Ini adalah proses-proses hidrologi. Yang pertama adalah proses sejatan, seterusnya adalah proses meluapan. Proses yang ketiga adalah proses kerepasan. Kerepasan berlaku akibat awan yang telah tepuh. Seterusnya adalah air hujan yang turun akan mengalami proses cegatan silara ataupun pintasan. Proses ini berlaku akibat halangan dahan dan daun daripada tumbuhan. Seterusnya adalah proses pelarian air permukaan dan aliran air bawah tanah. Kesemua sumber air ini akan berakhir ke badan air yang lebih besar, iaitu laut. Walaupun taburannya tidak terkata, 3/4 daripada permukaan bumi diliputi dengan air. Air merupakan suatu sumber alam yang tinggi nilainya. Air boleh terdiri daripada 3 bentuk, yaitu pepejal, gas, dan cair. Tasik dan kolam merupakan salah satu sumber air tawar di permukaan bumi. Berdasarkan penelitian yang diberikan oleh Bahagian Pendidikan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Tasik ialah satu permukaan bumi yang diketungi air seluas 1 hektar atau lebih dengan pelbagai kedalaman yang secara umumnya mengandungi nutrien yang mampu membiarkan hidupan air untuk faedah sosio-ekonomi dan rekreasi masyarakat setempat. Tasik biasanya terletak di kawasan yang dasarnya adalah tidak telap air. Puncak air Tasik adalah dari kawasan terdahan melalui alur atau sungai atau dari bawah tanah. Kawasan Tasik merupakan salah satu daripada sumber alam subajadi yang sensitif. Terdapat berbagai isu berkaitan dengan Tasik sering diperdebatkan. Antara isu utama pembangunan kawasan Tasik ialah berkaitan implikasi aktiviti pembersihan kawasan dan kerja-kerja tanah serta aktiviti pembangunan terhadap hidupan di kawasan tersebut. Selain membekalkan air tawar, Tasik penting dalam menawarkan sumber kehidupan yang penting kepada penduduk yang masih bergantung kepada sumber alam dalam meneruskan kelestarian hidup. Oleh itu, bersamalah kita menjaga kawasan Tasik daripada tercemar. Sungai merupakan urat nadi dalam kehidupan manusia. Makanya manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup. Sungai juga merupakan sumber bekalan air yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini kerana manusia menggunakan air untuk pelbagai tujuan, seperti untuk minum dan kegunaan domestik seperti mencuci, memasak dan mandi. Oleh demikian, untuk mengekalkan kawasan dan sumber bekalan air yang dimiliki kepada manusia, maka sungai hendaklah perlu sentiasa dijaga dan dipelihara selain untuk warisan bagi generasi akan datang. Sebelum saya mengulas lebih lanjut berkaitan sumber air, kita haruslah mengetahui apa itu air. Air merupakan satu komponen penting dalam kehidupan dan ia menyokong kepada kehidupan global. Hal ini demikian kerana sumber air sangat penting untuk tujuan tertentu seperti perikanan, domestik, perikanan dan sebagainya. Mengikut maklumat yang diperolehi, sebanyak 70% komponen air yang terdapat di permukaan bumi dan ia tidak dapat dinafikan bahawa ia merupakan sumber semula jadi yang penting di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi titik rujukan untuk kajian kami, itu ia terletak di kawasan Odek UMS. Dan untuk pengetahuan semua, terdapat kawasan perkampungan yang dibina berdekatan dengannya. Ini membuktikan bahawa majoriti penduduk yang tinggal berdekatan kawasan tersebut amat bergantung harap dengan sumber air laut tersebut. Oleh itu, semua pihak haruslah mengambil langkah yang proaktif bagi mengekalkan kualiti sumber ini daripada tercemar ekoran daripada aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Sekarang kita berada di Kampung Sembulan yang terletak di Jalan Sembulan Lama Baru. Di sini kami memilih kawasan di sini sebab ada isu pencemaran air, di mana kita boleh lihat di belakang saya ni terdapat pencemaran air yang berleluasa di sini.
kita boleh dilihat ada banyak botol-botol yang tersebar-sebar ketika air surut. Ketika ini air surut, di mana kami membuat rakaman ni waktu petang jam 2 lebih kurang lah. Okey, kualiti air di sini sangat rendah, di mana kat sini ada pencemaran. Yalah, pencemaran kan kualiti air rendah kan. Jadi kami memilih tempat ni lah sebab dia ada isu pencemaran air. Jadi lihat-lihatlah kawasan-kawasan di sini. Mari kita tinggal-tinggal kat dalam. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Boleh dilihat di sini kualiti air amat kotor. Sekarang air pasang surut, jadi kita boleh lihat lumpur-lumpur yang ada di sini pun. Lumpur-lumpur ni terhasil daripada kelodak-kelodak kotoran juga sisa domestik yang telah dihasilkan oleh penduduk-penduduk di sini. Kejayaan yang akhirnya membinasakan, apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Kita dapat lihat signboard ni. Walaupun dah ada signboard ni, tapi penduduk-penduduk di sini masih lagi membuang sampah dalam laut, menandakan penduduk di sini kurang bertanggungjawab. Dan di sini sudah disediakan tong sampah, tak penuh lagi, mungkin baru lepas diangkut oleh DBKK. Sekarang kami berada di Kampung Tanjung Arubi, di mana di sini ada juga isu berkaitan dengan pencemaran air. Di mana di belakang saya ni kita anda boleh lihat begitu banyak sampah, di mana kawasan ini yang banyak diliputi sampah sarap. Jadi kualiti air di sini pun amat rendah lah, dan air di sini amat kotor. Okey, sekian dulu dari saya, Darul Izzah Muhammad.